Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk baru bab 7 pelan dan dongakkan. Okey, so subtopik yang pertama yang awak akan belajar dalam pelan dongakkan ialah 7.1 yang ini unjuran ortogon. So kita akan tengok apa maksud unjuran ortogon ni. Okey, sebelum tu kita kena tahu berapa jenis permukaan, jenis satah dan normal kepada satah. So awak dah belajar tingkatan 2. Awak ada bentuk 3 dimensi, awak dah belajar silinder, kubus, cuboid, piramid, prisma. Okey, so awak ada belajar jenis-jenis permukaan kan? So ada berapa jenis permukaan? Ada 2 jenis permukaan dalam bentuk 3 dimensi kan? Awak ada belajar. Okay, yang pertama ialah permukaan rata, yang kedua ialah permukaan melengkung. So satah, apa maksud satah? Satah ialah permukaan rata pada suatu objek. So melengkung tidak dikira satah. Okey, satah ialah permukaan rata sahaja. So, satah terbahagi kepada 2, iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Mengufuk apa maksudnya? Mengufuk ialah selari dengan paksi Y. Dia tegak, dia berdiri. Satah mencancang apa? Satah mencancang ialah yang X, yang baring kat bawah, yang atas tanah. Okey, dan awak kena tahu juga apa maksud normal kepada satah. So, awak dah tahu satah ada 3 jenis. Satah mengufuk, mencancang dan condong. Satah ni apa? Satah ni permukaan rata. Apa maksud normal? Normal kepada suatu satah ialah garis lurus yang berserenjang ataupun bersudut tegak. Apa maksud berserenjang? Berserenjang ialah sudut tegak. Apa maksud sudut tegak? Sudut tegak ialah 90 darjah. Okey, so awak tengok kat sini, sini ada sebuah prisma. So ada berapa jenis permukaan di sini? Ada permukaan rata, permukaan condong. Condong tu pun jenis rata juga. Permukaan melengkung. Okey, permukaan rata yang mana? So saya nampak yang rata ada 3. Satu yang kat bawah tu bentuk segi 4 tepat. A, B, C, D. Kemudian ada 2 jenis permukaan rata yang berbentuk segi 3. A, F, B dan E, D, C. Okey, so ada 3 jenis permukaan rata. Okey, permukaan condong dia rata tapi dia condong. So kita nampak kat situ yang condong yang mana? E, F, B, C ataupun B, C, E, F ataupun A, D, E, F. Okey, permukaan melengkung. Ada tak dekat prisma ni permukaan melengkung? So, tiada. Satah mencancang, satah yang selari dengan paksi Y. So, kat sini kita nampak E, A, F, B adalah satah mencancang sebab dia selari dengan paksi Y. Dia berdiri tegak. So, A, B, F lagi satu ialah E, D, C ataupun C, D, E. Satah mengufuk adalah yang berada di atas tanah, yang berbaring ke atas tanah. Itulah analogi dia. So, A, B, C, D. Satah condong yang mana? Ada 2 kat situ satah condong iaitu B, C, E, F dan satu lagi ialah A, D, E, F. Okey, apa maksud normal kepada satah? Normal kepada satah mana yang kita nak tengok kat sini? Satah A, B, C, D. So, satah A, B, C, D adalah garisan normal tu ialah garis 90 darjah dengan satah tersebut. Ada nampak 90 darjah tak dalam gambar ni? Ada, iaitu garisan FM dan garisan EN. Okey, so FM dengan EN ialah normal kepada satah tersebut kerana dia bersudut tegak dengan satah A, B, C, D. Okey, soalan seterusnya, contoh 1 dalam buku teks awak, raja di sebelah menjaga kubus, nyatakan normal kepada satah berikut. So, kita tengok satah mana yang dia suruh cari, PQRS. So, PQRS yang mana yang bentuk segi 4 di bawah lah. So, yang ini PQRS. Okey, dia suruh cari garis normal. Garis normal ialah 90 darjah. So, kat sini kita nampak lah, garisan ni 90 darjah. Yang ni 90 darjah, sini 90 darjah, sini 90 darjah. Okey, note kat sini, susunan huruf untuk menyatakan normal adalah penting. TS bermaksud garisan TS berserenjang dengan PQRS pada titik S. Maksudnya, awak kena ambil pada bawah, atas ke bawah lah. So, WR, VQ, TS, UP kalau awak nak cakap pasal satah PQRS. Kalau awak buat terbalik, RW bermaksud garis normal bagi UVWT. So, hati-hati. So, soalan A, jawapan dia adalah TS, WR, UP, VQ. Okey, ada 4 garisan serenjang kat situ 90 darjah. Okey, soalan kedua. Nyatakan garis normal bagi PSTU. Yang mana satu PSTU dia adalah satah mencancang. Yang ini PSTU. Okey, so 90 darjah kat situ apa? Nah, inilah WT, VU, QP dengan RS. Okey, QP, VU, WT, RS. Okey, soalan seterusnya, soalan C. Nyatakan garis normal bagi RSTW. Kat mana RSTW? RSTW dekat belakang ni.
Satah mencancang di belakang ni. So, yang mana 90 darjah dia ni? 90 darjah. Okay, so garisan dia garisan apa? VW, QR, UT dengan PS. Okay, soalan D. Cari normal kepada satah QRTU. QRTU kat mana? Dia adalah satah yang condong ini. Okay, mana 90 darjah dia? Okay, adakah PQ ni 90 darjah dia? Bukan. Okay, ni bukan 90 darjah kan? 90 darjah nampak macam awak punya sudut tegak macam ni. Adakah SR? SR 90 darjah ke? No, bukan 90 darjah. Okay, adakah UV? UV bukan. So, 90 darjah dia adalah di sini. Kalau nampak ni, tengah-tengah garisan condong ni kat sini. So, garisan PV ni lah garisan 90 darjah dia sebenarnya. So, PV lagi satu ada tak yang 90 darjah? Okay, yang inilah. Dia 90 darjah. So, dah punya ni ialah WS. SW. Okay. Okay, next. Raja di sebelah juga prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD. MNN adalah titik tengah. Okay, nyatakan normal kepada satah berikut. ABCD. ABCD ialah satah di bawah ni. ABCD. Okay, yang mana 90 darjah dengan ABCD. So, saya nampak FA. Lagi ED. Ada lagi tak yang 90 darjah? Okay, tak ada. So, dua tu je lah. Okay, soalan B. Nyatakan normal bagi ADEF. Mana ADEF? ADEF. A sini. Okay, satah yang mencancang di belakang ni. So, 90 darjah dia yang mana? Ni 90 darjah. Sini 90 darjah. Sini 90 darjah. Sini pun 90 darjah. So, HE. Lepas tu GF. Kemudian BA. Last one ialah CD. Okay, yang soalan A tu tertinggal. Selain daripada EA, AF, FA dengan ED ni. Selain daripada tu awak boleh buat GM juga kan. Ni satah yang ABCD kat bawah ni. So kat sini pun kalau awak buat garisan pun boleh. Sini pun sama 90 darjah juga. Okay, sebab dia kata titik tengah kan. Tengah-tengah. So kita tambah lagi satu GM dengan HN. Okay, so kita dah tahu apa maksud normal kepada satah, ada berapa jenis satah. So kita akan tengok apa maksud unjuran ortogon. Okay, so awak tengok ada dua gambar rajah di sini. Ada objek, garisan objek QP. Okay, ada dua garisan objek QP ni. Kemudian warna apa? Ada garisan warna hijau, itu disebut normal. Apa maksud normal? Normal ialah 90 darjah kan. Lepas tu dia ada satu unjuran ortogon, nama dia yang garisan pink. Dua-dua pun sama. Dua-dua ada garisan hijau yang 90 darjah. Iaitu normal kepada satah. Okey, satah objek dia QP ataupun PQ. So, apa maksud unjuran ortogon? Okay, unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada satu satah apabila unjuran garis daripada objek itu berserenjang dengan satah tersebut. Maksudnya, objek awak tu kita unjurkan, kita keluarkan garisan dia, kita unjurkan dan dia mesti berserenjang 90 darjah dengan satah tu dan dia akan terhasil imej. Okay, so image QR tu yang dapat. So, macam awak bayang-bayang awak lah. Kita suluh atas tu, awak akan nampak garisan PQ. Rod PQ tu akan membentuk QR tersebut. Okay. Okay, ni contoh. Okay, unjuran ortogon terbagi kepada dua. Ada yang imej terbentuk di satah mencancang dan ada juga imej yang terbentuk di satah mengufuk. Dia bergantung kepada satah awak lah. Okay, contoh kat rajah 3 ni ada objek PQRS. Okay, bayangkan kalau ada lampu suluh, dia akan suluh kat situ dan awak akan nampak akan ada unjuran ortogon kat situ. Ada imej yang terbentuk di satah tersebut. So, kat sini PQRS ni kalau kita unjurkan garisan tu mesti 90 darjah. So, imej yang terbentuk ialah ABCD. Sama juga dengan satah mengufuk. Bayangkan ada lampu suluh ke atas. Awak akan nampak ada bayang-bayang imej yang terbentuk di bawah. Itu adalah unjuran ortogon. So, dia punya ciri mesti 90 darjah. So, unjuran ortogon bagi objek EFGH ialah RSTU.
Okay, sama juga yang ni pun Satah mengumpul dengan mencancang. So, objek yang terhasil adalah bentuk 2 dimensi begitulah. So, dia mesti 90 darjah. So, kalau yang darjah 6 ni akan nampak macam bentuk L. So, dia unjurkan satu garisan tu, dia mesti berserenjang dengan Satah tersebut 90 darjah. So, imej yang terhasil ataupun unjuran ortogon yang terhasil akan jadi rupa bentuk macam itulah. Okay, contoh yang ni. Setiap raja di bawah menunjukkan objek dan unjuran kepada satu Satah. Tentukan sama ada unjuran itu ialah unjuran ortogon atau bukan. Sebelah tengah A tu soalan silinder So silinder tu bayangkan kalau awak ada lampu sulur dan awak sulur, adakah bentuk apa yang terhasil? Adakah A tu unjuran ortogon je? Okey, ya. Unjuran ortogon lah. Okey, B. Adakah tu unjuran ortogon je 90 darjah? Ialah bentuk L tu. Okey, C ialah adakah dia unjuran ortogon? Tidak. Tidak, bukan unjuran ortogon. Kenapa? Sebab dia bukan 90 darjah. Awak tengok garisan dia tidak berserenjang. Okey, yang ini kita nampak 90 darjah. 90 darjah ini dia punya imej pun jadi kecil macam ni kan. So, ini bukan unjuran ortogon. So, adakah D ni unjuran ortogon? Okey, ya, unjuran ortogon. Okey, nombor 2. Seorang murid melihat objek berikut dari pandangan yang diberi. So, dia pandangan atas lah. Antara kombinasi berikut yang manakah menunjukkan unjuran ortogon yang betul. So, awak bayangkan awak tengok pada atas, awak akan nampak 2 jenis segi 4 kat situ. Satu segi 4 sama, satu lagi segi 4 tepat. So, adakah A tu unjuran ortogon je? Ya. Okey, soalan B. Awak tengok pada atas, ada silinder dengan lubang situ. Adakah bentuk unjuran ortogon dia tu, tiba-tiba saya punya lubang tu bentuk segi 4. Adakah itu unjuran ortogonnya? Tidak. Sepatutnya awak nampak macam mana? Bulat dan bulat juga sebab awak tengok daripada atas.